Ya, Alhamdulillah Auda kembali meneruskan pagi dan seterusnya kita terus sahaja ni untuk kita mengikuti bersama segmen Bincang-Bincang Sejarah di mana kita akan berbicara mengenai dengan belia dan pendidikan sejarah. Alhamdulillah pagi ni Wali, kita telah pun menjemput salah seorang pegawai sejarah iaitu kita perkenalkan bersama dengan kita pada pagi ini iaitu Yang Mulia Puan Farah Haina binti Ancong. Ya, Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Puan. Apa khabar Puan pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selesa dipanggil Farah ataupun Haina ni? Farah. Puan Farah ya. Farah. Jadi alhamdulillah kami di Rampai Pagi ingin mengucapkan selamat datang ya ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan ini untuk bersama dalam segmen Bincang-Bincang Sejarah membawakan tajuk Belia dan Pendidikan Sejarah. Betul tajuk ini ya? Betul Tuan. Insya-Allah. Jadi sehingga ke penghujung Rampai Pagi ini kita ni akan berbual-bual dan juga berbincang-bincang lah ya bersama dengan Puan Farah mengenai dengan belia dan pendidikan sejarah. Jadi membuka ruangan wawancara ini, segmen bincang-bincang ini saya persilakan Intan terlebih dahululah ya bersama dengan tetamu kita. Silakan Intan. Terima kasih Wali. Jadi Puan Farah mengenai dengan ataupun kita pada pagi ini iaitu belia dan pendidikan sejarah. Jadi untuk mukadimah mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita mengenai dengan perkembangan pendidikan sejarah di negara Brunei Darussalam. Silakan Puan. Baiklah, terima kasih Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi diucapkan. Baiklah, pendidikan sejarah itu sebenarnya pada tahun-tahun 1960-an hinggalah kepada tahun 1980-an belum begitu banyak diajarkan di sekolah-sekolah hinggalah kepada institusi pengajian tinggi kerana pada ketika itu belum banyak buku yang diterbitkan mengenai sejarah Brunei. Jadi adalah sukar untuk ia dijadikan sebagai rujukan di sekolah-sekolah bagi para pelajar. Kemudian pada tahun 1956 apabila sekolah rendah agama ditubuhkan di negara Brunei Darussalam, barulah pendidikan sejarah mengenai sejarah Islam diwujudkan dan juga para pelajar didedahkan dengan pengetahuan mengenai riwayat hidup baginda Rasulullah SAW. Dan pada tahun-tahun tersebut juga iaitu pada tahun 1960-an hinggalah tahun 1980-an para pelajar lebih banyak mengetahui tentang sejarah Cina, Eropah dan juga sejarah Melaka. Kemudian pada ketika itu belum begitu banyak buku tetapi tidak bermakna belum ada langsung buku mengenai sejarah Brunei. Ada. Tajuknya ialah Sejarah Brunei karya yang ditulis oleh Pengiran Setia Negara Haji Muhammad Yusof dengan Allahyarham Pilihan Jawatan Dalam Seri Maharaja Datuk Seri Utama Profesor Kehormat Dr. Haji Awang Muhammad Jamil Al-Sufri, Pengetua Pusat Sejarah Brunei yang diterbitkan pada tahun 1958 di negara Brunei Darussalam. Buku ini adalah antara panduan awal dan asas pengetahuan tentang sejarah kita. Oleh itu, sejarah di negara Brunei Darussalam ini dari segi pendidikannya mula mendapat tempat setelah Pusat Sejarah Brunei ditubuhkan pada tahun 1982 dan kemudian diikuti pula dengan penubuhan Universiti Brunei Darussalam UBD pada tahun 1985. Pada ketika itu pakar-pakar sejarah di Universiti Brunei Darussalam ini telah pun mengajarkan dan juga mengasuh anak-anak tempatan kita tentang cara penulisan sejarah secara ilmiah. Oleh itu mereka mempelajari pula penulisan sejarah ini dengan banyak menghasilkan tulisan-tulisan sejarah hinggalah wujud makalah, artikel, kertas kerja dan juga buku-buku tentang sejarah negara Brunei Darussalam. Maka buku-buku inilah yang kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan di sekolah-sekolah hinggalah kepada institusi pengajian tinggi. Jadi bila bermulanya pendidikan sejarah di negara kita ini khususnya kepada para belia ialah pada pertengahan tahun 1980-an. Alhamdulillah ya, itulah perkembangan pendidikannya sejarah di negara Darussalam. Jadi untuk berikutnya ni Puan ya, apa sebenarnya kaitannya antara para belia dan juga pendidikan sejarah ini? Baiklah, terima kasih. Belia itu sebenarnya adalah mereka yang berumur dalam lingkungan 15 hingga ke 40 tahun. Jadi mereka ini mempunyai pengaruh yang hebat sekali di negara kita kerana jumlah mereka ini merangkumi hampir separuh daripada jumlah penduduk di negara kita. Jadi jika kita lihat jumlah ini, apabila mereka ini dapat memberikan pengaruh, khususnya pengaruh yang positif kepada bangsa dan negara kita, mereka dapat berbakti kepada raja, agama, bangsa dan juga negara. Misalnya, apa yang menariknya tentang belia ini adalah di usia yang muda ini, mereka mudah untuk menerima apa yang dipelajari di sekolah-sekolah. Jadi jika mereka dididik, diasuh dan juga diajarkan dengan pelbagai jenis ilmu, khususnya ilmu sejarah, mereka boleh mengenali sejarah kita dengan lebih baik. Kemudian
ia sendirinya dapat menimbulkan rasa minat dan juga cinta kepada raja, agama, bangsa dan juga negara kita ni, dan akhirnya mereka akan berjuang bagi perpaduan bangsa kita ni. Kemudian inilah apa yang boleh mereka hayati mengenai sejarah negara kita adalah penghayatan tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Misalnya tentang jasa dan juga bakti tokoh-tokoh bersejarah yang telah pun membangun negara kita hingga mencapai ke arah negara merdeka, lagi berdaulat dan penuh dengan keharmonian, keamanan dan juga kesejahteraan yang kita capai sekarang ini. Jadi dengan adanya penghayatan sejarah dalam diri dan juga jiwa para belia ini, mereka akan dapat menghargai apa yang sudah kita capai pada masa kini insya-Allah. Dan kemudian apabila mereka sudah tertanam dalam jiwa mereka rasa cinta kepada raja, agama, bangsa dan juga negara, mereka dapat mengajak ramai masyarakat di sekeliling mereka untuk sama-sama mencintai negara kita dan juga mempelajari dan menghayati sejarah dengan lebih baik. Misalnya bermula daripada masyarakat terdekat mereka seperti keluarga, sahabat handai dan juga saudara mara hinggalah kepada masyarakat secara amnya. Oleh itu kenapa sejarah dan juga pendidikan sejarah dan juga belia ini sukar untuk dipisahkan kerana belia selaku aset negara perlu untuk menghayati sejarah sejak dari usia yang muda lagi, kerana dengan adanya penghayatan sejarah dari usia yang muda ia akan membantu mereka untuk mengembang luaskan lagi dan memberikan lagi pendidikan sejarah serta penghayatan sejarah buat jangka masa yang panjang. Dan melalui cara inilah mengapa pendidikan sejarah itu tidak akan hilang dari penghayatan setiap rakyat kerana ia sudah pun tertanam dan tersemai di jiwa dan juga sanubari setiap lapisan masyarakat di negara ini. Iya, jadi itulah antaranya perbezaan apa kaitan antara belia dan juga pendidikan sejarah. Itu memang betul ya, kalau kita ni sudah menanamkan diri kita ini ya dengan kita ni ciptakan raja, agama dan juga bangsa, ya ia akan membawakan kita ni ya lebih kepada sejarah, pendidikan sejarah kita ni. Okay? Betul sekali. Ya. Dan seterusnya ni Puan ya, selain daripada yang telah pun Puan kongsikan tadi, apakah lagi kepentingan ya pendidikan sejarah kepada belia khususnya tentang apa yang boleh mereka jadikan pengajaran ataupun iktibar daripada peristiwa bersejarah di Brunei Darussalam? Baiklah, dalam pendidikan sejarah negara Brunei Darussalam terdapat banyak peristiwa bersejarah yang boleh kita ambil iktibar daripadanya. Dan antara peristiwa bersejarah yang paling penting ialah pencapaian Perlembagaan Negeri Brunei 1959 yang diwujudkan atas jasa dan bakti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin. Jadi apabila belia mempelajari dan juga menghayati sejarah perlembagaan ini, mereka bukan sahaja mempelajari dan mengenal tentang kepentingan Perlembagaan Negeri Brunei ini dalam ia sebagai satu langkah awal bagi Brunei menuju ke arah negara berkerajaan sendiri, tetapi ia juga memberi kesedaran kepada kita tentang bagaimana agama Islam itu diangkat sebagai agama rasmi negara melalui perlembagaan tersebut. Antara isi kandungannya ialah agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi negara, manakala bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Jadi dengan adanya penghayatan ini, para belia akan dapat menghargai dan juga tidak mensia-siakan apa yang sudah kita capai sekarang ini, khususnya dari segi kedudukan agama diangkat dan juga begitu juga dengan kedudukan bahasa Melayu. Jadi di sini juga boleh menimbulkan rasa patriotisme dalam jiwa mereka kerana mengenang jasa bakti almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, dan di sana juga dapat disemai rasa cinta kepada seorang raja yang telah banyak berkorban untuk apa yang kita ada sekarang ini. Begitu juga dengan pencapaian kemerdekaan Brunei 1 Januari 1984 apabila para belia itu menghayati tentang peristiwa dan juga perjalanan liku-liku menuju ke arah kemerdekaan negara Brunei Darussalam ini, ia akan memberikan kesedaran kepada kita berapa sukarnya untuk mencapai segala kedaulatan, kemakmuran yang kita ada sekarang ini. Oleh itu, kenapa sejarah itu adalah penting? Kerana banyak sebenarnya yang kita boleh ambil iktibar daripadanya, khususnya bagi para belia. Iya, jadi ada ya beberapa ya sejarah peristiwa sejarah Brunei yang boleh dijadikan iktibar di mana sahaja pada tahun 1995, iaitu di arah Perlembagaan Negeri Brunei 1999, iaitu di mana agama Islam yang merupakan agama rasmi bagi Brunei dan juga bahasa Melayu jadikan bahasa rasmi buat negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dan ianya masih lagi digunakan ya. Alhamdulillah, itu merupakan satu lagi iktibar yang kita ambil ya selaku rakyat dan penduduk negara Betul sekali, saya setuju ya. Jadi di sinilah kita ni dapat melihat sebenarnya ya bagaimana belia dan juga pendidikan sejarah itu sangat penting ya. Dan jika mereka ini tidak diberikan pendidikan awal ya berkenaan dengan sejarah
lebih-lebih lagi sejarah negara kita di Brunei Darussalam ya, pasti akan semakin berkurangnya semangat patriotisme mereka, begitu juga semangat cintakan kepada negara ya, kerana sejarah itu sebenarnya adalah sumber ilmu ya, ataupun sumber pengajaran untuk kita ni, dan dari sanalah kita ni akan dapat belajar untuk lebih menghargai ya satu-satu perkara tersebut. Berikutnya ni Puan, masih menjadi tanya-tanya lah ya, bagaimana cara sebenarnya untuk kita ni menarik minat ya lebih ramai para belia untuk mempelajari dan juga meminati sejarah ini ya. Kata rata-rata lah yang kita ni dengar-dengar di Intan ya. Sejarah ini adalah perkara yang kata orang susah juga untuk dipelajari ya, kerana ianya adalah sejenis hafalan ya, dan juga perlu banyak yang diingati ya. Segi tarikh, tempat dan sebagainya. Jadi macam mana untuk menarik minat orang ramai ini, khususnya belia, untuk terus ya meminati dan juga mempelajari sejarah? Baiklah, terima kasih. Memang banyak yang didengar sudah, setengah masyarakat mengatakan bahawa sejarah itu satu yang mata pelajaran yang menakutkan. Betul. Kerana ia mengenai dengan hafalan tarikh. Tapi sebenarnya sejarah itu jika dia mati secara mendalam, ia bukanlah semata-mata hafalan tarikh. Ia menyeronokkan kerana terdapat peristiwa bersejarah yang kita dapat pelajari daripadanya. Oleh itu, walaupun hafalan itu penting, tetapi apabila kita membaca dari sebuah buku ke sebuah buku yang lain, peristiwa bersejarah itu adalah sama. Jadi dengan pembacaan secara berulang-ulang, maka dengan sendirinya tanpa kita mahu menghafal, kita dapat memahami dan hafal dengan sendirinya akan peristiwa dan juga tarikh-tarikh tersebut. Tetapi dalam sejarah ini kita perlu, yang paling penting kita memahami sejarah itu, peristiwa-peristiwa yang berlaku seperti perlembagaan yang saya katakan tadi, kemudian peristiwa kemerdekaan dan peristiwa bersejarah dahulunya. Dan walaupun kita tidak mengaitkannya dengan tarikh, kita perlu mengambil iktibar yang penting daripada sejarah itu. Dan bagaimana cara untuk menjadikan sejarah itu lebih menarik ialah dengan teknik pengajaran yang lebih interaktif. Misalnya dengan menggunakan teknologi maklumat yang ada pada masa kini, laman sesawang, medium seperti YouTube dan sebagainya, internet yang dapat mudah diakses oleh para belia, kerana belia ini lebih mudah mempelajari teknologi moden yang ada sekarang ini. Dan ini adalah salah satu daripada usaha yang telah dilaksanakan oleh Pusat Sejarah Brunei pada awal tahun ini juga, apabila kami telah menganjurkan webinar secara maya, iaitu Forum Bersama Belia sempena Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-38 tahun dengan kerjasama Majlis Belia Brunei MBB dan juga Persatuan Sejarah Brunei Persebar. Dan dengan adanya penglibatan Majlis Belia Brunei selaku belia di sini, ia menggambarkan kepada kita bahawa sejarah itu semakin mendapat tempat di hati belia dan juga berpotensi untuk dikembang luaskan lagi. Manakala apa yang interaktifnya pada webinar tersebut adalah para belia boleh berinteraksi dengan ahli panel mengenai macam mana mereka boleh menghayati sejarah negara, dan salah satunya ialah penghayatan terhadap pendidikan sejarah itu sendiri, bagaimana cabaran yang dihadapi oleh negara dalam mencapai kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984. Jadi itulah antara bagaimana kita boleh menarik minat para belia itu untuk mempelajari sejarah. Alhamdulillah Intan ya. Jadi seiring dengan perkembangan zamannya, pelbagai teknologi-teknologi masa kini ya yang boleh digunakan pakai untuk kita ni sama-sama menarik minat ya para belia kita ni untuk lebih menceburkan diri, mahu mempelajari ilmu sejarah ini tadi ya. Masih ingat lagi ni zaman sekolah-sekolah menengah dahulu, zaman-zaman sekolah ugama dan juga sebagainya. Cara kita ni menghafalkan mana-mana sejarah ataupun satu-satu tarikh terpenting, antara yang sering kali diketengahkan, tidak ada komputer, tidak ada website, tidak ada apa itu ini, peta minda. Peta minda. Peta minda memainkan peranan yang sangat penting untuk kita ni mengenal peristiwa ataupun sejarah apa yang berlaku pada ketika itu, tarikhnya, siapa di dalamnya dan juga sebagainya. Di samping itu juga, selain daripada peta minda, warna memainkan peranan yang penting. Jadi perkara-perkara sebegini yang boleh kadang-kadang membantu ingatan kita ni untuk mempelajari ataupun mengingati satu-satu sejarah ataupun peristiwa ya. Tetapi begitulah seperti yang dikongsikan oleh Puan sebentar tadi ya, usaha daripada
Pusat Sejarah Brunei ya, dengan website yang terkini dan sebagainya. Ya. Jadi itulah antara perkara-perkara yang boleh kita ni lakukan ya, dan mudah-mudahan dengan yang demikian makin ramai lagi lah ya para belia kita ni yang cenderung untuk mempelajari ilmu sejarah ini tadi. Ya, dan seterusnya ni Puan ya, bagaimana pendidikan sejarah memainkan peranan dalam era globalisasi pada masa kini? Mungkin boleh berkongsi kepada penonton kita. Baiklah, terima kasih. Kerana di era globalisasi ini kita lihat penggunaan teknologi maklumat itu semakin meluas, di mana-mana kita lihat ramai para belia yang mengakses laman sesawang, YouTube dan juga sebagainya. Tetapi walaupun sejarah itu adalah peristiwa pada zaman silam dan juga pembelajarannya mengenai peristiwa-peristiwa silam, tetapi ia masih juga relevan pada masa sekarang kerana ia boleh disesuaikan dengan perubahan dalam corak pendidikan dan juga kepada kaedah pengajaran yang semakin berubah dari semasa ke semasa. Misalnya, jika para belia, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang ingin menghasilkan tulisan-tulisan ilmiah dalam bentuk tesis dan juga kajian ilmiah mereka di institusi pengajian tinggi, mereka bukan sahaja boleh merujuk kepada buku-buku, tetapi terdapat juga buku yang dimuat naik dalam laman sesawang seperti e-book, makalah, jurnal dan juga sebagainya. Tetapi mereka perlulah berhati-hati dalam memilih apa yang boleh mereka jadikan sebagai rujukan. Ia mestilah bahan yang boleh dikenal pasti kesahihannya seperti mana yang dikeluarkan oleh institusi pengajian tinggi mengenai sejarah, kemudian juga yang dikeluarkan oleh institusi kerajaan maupun swasta. Kemudian dari segi gambar pula, sebelum adanya kamera dan juga tayangan video, kita mempelajari sejarah ataupun suasana pada zaman silam hanya berdasarkan kepada bayangan, imajinasi, ilustrasi daripada pelukis, dan ini menyukarkan kita sedikit untuk memahami bagaimana situasi pada zaman silam itu sebenarnya. Tetapi dengan adanya kamera ini yang tangkapan gambar, mereka para belia boleh mengenal pasti rupanya pada zaman silam itu beginilah suasananya, dan suasana ini boleh menarik perhatian mereka kerana ia hanya terdapat pada zaman dahulu saja dan tidak ada pada zaman sekarang ini. Jadi ia boleh menarik minat para belia untuk sama-sama menghayati dan juga mengamati apa yang suasana yang kita ada pada dahulunya yang perlu kita hargai kerana itu adalah sejarah warisan bangsa kita. Begitu juga dengan tayangan video, apabila dengan video itu, misalnya video kampung air pada zaman silam, ia adalah sesuatu yang kita tidak lagi dapat peroleh pada zaman ini kerana terdapatnya padian dan segalanya, rumah beratap kajang masa zaman dulu dan sekarang ini sudah berubah. Jadi itulah antara kelebihan yang kita dapat dalam era globalisasi ini dalam kaedah pengajaran sejarah. Begitu juga dengan medium-medium tertentu pada masa kini yang semakin menarik perhatian belia seperti YouTube. Dalam YouTube ini bukan sahaja mengenai hiburan, tetapi kita selaku belia juga boleh menggunakannya untuk mempelajari sejarah dengan lebih baik. Misalnya dalam YouTube itu terdapat ceramah-ceramah, forum dan juga webinar mengenai sejarah, dan juga apa yang menariknya juga, di YouTube ini kita boleh mempelajari kelas-kelas secara online mengenai sejarah maupun sejarah negara maupun sejarah dari luar negara. Jadinya era globalisasi ini bukanlah memundurkan sejarah tetapi ia meningkatkan lagi dan mengangkat lagi kedudukan pendidikan sejarah terutamanya kepada para belia dan juga masyarakat secara amnya. Ya, alhamdulillah ya. Itulah tadi ya. Kita ni telah pun sama-sama mendengarkan ya perbezaan pendidikan sejarah ya, era globalisasi pada masa kini, alhamdulillah ya, dengan kemudahan-kemudahan teknologi yang ada. Sempat dulu ya, kalau kita ni ingin mempelajari satu-satu sejarah tersebut dan ingin mendapatkan bahan kajiannya, saya rasa mahasiswa dan juga mahasiswi perlu menuju ke perpustakaan ataupun library ya untuk mendapatkan bahan-bahan kajian mereka. Tetapi sekarang dengan kemudahan teknologi hanya di hujung jari sahaja mereka boleh mendapatkan bahan-bahan tersebut ya. Tetapi begitulah seperti yang Puan Farah katakan sebentar tadi, pastikan bahan-bahan rujukan kita ni ya, ianya adalah sesuatu yang apa kata? Yang diberi kesahihannya. Yang diberikan kesahihannya ya. Janganlah main ambil sahaja, tetapi tidak tahu betul ke tidak informasi ataupun maklumat yang dikongsikan di sana ya. Alhamdulillah ya. Baik, dan Puan ya, nampaknya kita telah pun berada di hujung wawancara. Jadi sebelum kita yang mengakhiri, mungkin ada kesimpulan yang boleh Puan ulaskan seketika? Baiklah, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada bincang-bincang sejarah ini, walaupun pendidikan sejarah itu bermula agak lewat, tetapi apa yang dapat saya lihat masa ini, ia semakin mendapat tempat khususnya ramai para belia yang
dilahirkan dari universiti, khususnya Universiti Brunei Darussalam yang pakar dalam bidang sejarah dan juga banyak telah menghasilkan buku-buku sejarah. Jadi bagi mereka yang masih merasa takut mengenai mata pelajaran sejarah, maka usahlah takut mengenai mata pelajaran sejarah ini kerana ia bukanlah semata-mata kerana hafalan, tetapi lebih kepada cara kita mendalami serta menghayati peristiwa-peristiwa bersejarah. Kerana kita selaku belia perlulah mempelajari sejarah kerana sejarah itu banyak mengajar kita tentang kehidupan masa kini dan juga apa yang kita dapat ambil pelajaran daripada peristiwa yang pada zaman silam. Jadi sejarah itu adalah suatu yang relevan walaupun ia mengenai zaman silam, tetapi pada masa kini juga dapat dijadikan sebagai iktibar dan garis panduan dalam kehidupan kita. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi kalau kita cuma mengenai dengan sejarah ini, ia satu perkara yang menyeronokkan. Yang penting adalah bagi kita untuk memahami perjalanan sejarah tersebut, bukannya menghafal, tapi lebih kepada kita mengetahui mengenai dengan sejarah-sejarah khususnya bagi sejarah Brunei Darussalam. Ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Farah Haina binti Ancong, iaitu pegawai sejarah dari Pusat Sejarah ya. Terima kasih Puan. Sama-sama Puan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.